dan penyesalan itu telah membawa kepada satu gelombang kebangkitan rakyat. Fenomena bosku hari ini bukan satu fenomena yang cukup besar, betul tak? Siapa saja yang tak kenal bosku hari ini, anak kecil sampai ketua, semuanya ada. Saya dah tak ada nama Najib, dah tak ada dah. Ada pula di Sabah baru ni, sedap pula dia MC. Dia gelar saya Datuk Seri Panglima Bosku. Kata gasar lah. Janji suka pada VN juga. Datuk Seri, fenomena bosku ni adalah satu fenomena yang genuine, yang datang daripada akar umbi, daripada rakyat, daripada bottom up. Datuk Seri seorang pemimpin yang sentiasa mendekatkan cara policy making bottom up approach. Tapi hari ini dalam masa yang sama, Datuk Seri, ada signal-signal, ada kata-kata orang melihat gerak kerja Datuk Seri begitu baik, diterima rakyat. Apakah ini signal, boleh katakan dalam bahasa Inggerisnya, comeback Datuk Seri Najib Tun Razak ke arena politik? Pada saya utamakan menyumbang pada parti dan pada negara kita. Soal masa depan kita ada proses dalam parti dan sebagainya. Akhirnya ahli dan rakyat akan tentukan kedudukan kita. Sebab tu kita jangan khawatir sangat, jangan bimbang sangat, jangan kemaruk sangat nak jawatan. Jangan, kita buat kerja untuk rakyat. Itu yang penting. Sebab sekarang ni ada orang tanya saya, kenapa pula sekarang ni orang lihat saya ni lain macam dulu daripada dulu. Ya, betul. Saya kata, saya tak berubah. Masa dulu jawatan Perdana Menteri ni susah. Dia ada protokolnya, ada keselamatannya, ada UTK-nya lah, macam-macam. Jadi daripada orang yang suka lepak, suka buat cara santai, jadi orang terlalu macam saya dikongkong, macam saya ada pagar keliling saya. Tapi itu bukan kehendak saya. Kehendak jawatan tu, tuntutan jawatan. Tambah lagi, saya belum pernah cerita ya. Saya nak cerita hard truth. Saya nak cerita ya. Satu hari ini tahun lebih sebelum pilihan raya, ada sniper yang menembak peluru kepada bilik saya sebagai ketua bahagian di Pekan. Masa tu dia tahu saya tak ada lah. Dia tak ada, tapi dia nak hantar mesej. Dia tembak peluru, dan peluru tu dia tembak pada sudut cermin. Jadi cermin tu tak pecah. Kalau dia tembak tengah-tengah cermin tu akan hancur. Dia tembak ke tepi. Jadi adalah bukti, adalah tanda bahawa putih peluru telah ditembak dari jarak lebih kurang 200 meter. Dan dia punya sasaran pada bilik saya sebagai ketua bahagian Pekan. Masa tu saya tak, tapi dia buat. Bila keadaan macam ni, polis lagi paksa lah kawalan lebih ketat lagi kan? Sebab mesej tu apa? Mesej tu maknanya, dan polis tak dapat pesan siapa buat tu, maknanya orang menembak dan senapang yang digunakan long range high powered sniper rifle tu ada di tangan dia. Jadi itulah antaranya yang menyebabkan polis paksa kawal saya lebih ketat. Ini mungkin tak bagi. Sekarang ni tak apa lah. Sekarang ni orang nak ambil gambar selfie dengan saya, nak letak tangan atas bahu saya, apa ni? Tak ada masalah. Cuma jangan raba je. Nasib baik tak pakai skirt. Sebenarnya Datuk Seri ni sempoi orangnya. Kalau ramai orang ingat Datuk Seri ni kehidupannya ialah Perdana Menteri, lihat pula dengan kesibukannya semua. Saya pertama kali jumpa Datuk Seri, saya tanya saya nak bawa tangan apa, dijawabnya bawa ikan bekasam. Saya ni pelik, nak pergi jumpa bekas Perdana Menteri bawa ikan bekasam. Kita ingat kan nak bawa lah hadiah elok-elok sikit kan, ikan bekasam mintanya. Baik, Datuk Seri, kita melihat dalam konteks politik tanah air negara kita, demi memastikan bahawa kita dapat mengembalikan kuasa orang Melayu dan agama Islam di Malaysia pada hari ini, satu gerakan agak umum juga telah wujud yang dipanggil sebagai penyatuan umat antara UMNO dan PAS. Adakah secara peribadinya Datuk Seri merasakan ini adalah
langkah terbaik kita ke arah masa depan politik negara kita? Ya, saya amat menyokong penyatuan ummah ni. Sebab saya yakin inilah landasan yang terbaiknya untuk masa depan kita. Sebab dia berpunca daripada orang Islam merasakan bahawa agama dia dan umat Islam terancam sekarang. Jadi dan kedua, bila orang Melayu merupakan walaupun majoriti, tapi bila berpecah pada 7-8 parti politik, kesannya orang yang kumpulan yang kecil boleh jadi kingmaker. Dan mereka itu dalam kingmaker dalam keadaan PH sekarang ni. Sebenarnya hakikat bukan parti bersatu, tapi mereka lebih berkuasa. Sebab mereka bilangan ahli parlimen lebih ramai. Sebab itulah statement-statement yang dia buat, dasar-dasar yang dia buat tu, kita lihat bahawa memang tidak menguntungkan orang Melayu sebenarnya. Banyak dasarnya, tapi tak ada sesiapa yang menyekat mengubah keputusan dan dasar mereka. Sebab apa? Sebab orang yang boleh ubah tu tak ada kekuatan hakikatnya. Dan mereka lah jadi kingmaker. Sebab itulah bila senario politik ini kita dah sedar, orang Melayu dah sedar bahawa parti Melayu terbesar, orang Islam terbesar, UMNO dan PAS. Nombor 1 UMNO, nombor 2 PAS. Jadi kalau UMNO dan PAS bersama, insya-Allah kita boleh tubuh kerajaan baru. Saya yakin. Tapi kita juga nak sokongan daripada bukan Melayu. Jangan pula kita ambil langkah terlalu ekstrim pula nanti sampai orang bukan Islam pula takut pada kita. Tak boleh. Kita bukan parti ekstrim, dan Islam tu parti penama agama yang sederhana, yang moderate. Jadi kita kekalkan makna Islam sebenarnya. InsyaAllah yang bukan Islam pun akan terima kita satu hari nanti, ataupun akan menambah sokongan daripada kita. Dato' Sri, soal penyatuan ummah ni kenapa mungkin tidak digerakkan sebelum PRU? Ketika Dato' Sri menjadi Menteri, kenapa tidak digerakkan? Kita ada, dia makan masa. Sebab kita ni dah, orang kata dah berperang sekian lama, bermusuh sekian lama kan, dah berabad-abad musuh. Jadi kita nak pulih semula, dia makan masa. Kalau kita di peringkat atas setuju pun, kat bawah lain cerita. Tapi sekarang ni bila kita dah sedar bahawa ini satu keperluan untuk masa depan kita, dan kita dah usahakan sekarang ini, kita tengoklah bahawa keadaan itu lebih serasi sekarang ni. Tapi makan masa sikit. Dan dia berpunca daripada kesedaran bahawa undi orang Islam, undi orang Melayu tak boleh berpecah pada kumpulan-kumpulan yang kecil. Dato' Sri bercakap soal keperluan untuk kita bersatu, kita tidak boleh berpecah. Tetapi yang berlaku dalam konteks kita sedang merapatkan hubungan antara UMNO PAS ini juga turut berlaku konteks penubuhan beberapa parti politik Melayu yang lain, seperti mana kalau dahulunya ada ikatan, selepas itu Izzah Makhno mahu tubuhkan satu parti politik yang baru, dan sekarang ini diterajui Dato' Ibrahim Ali Putra merupakan juga satu parti politik orang Melayu. Adakah ini akan menyebabkan lebih banyak perpecahan kepada orang Melayu, dan seharusnya kesemua parti politik ini bersama-sama dengan gagasan UMNO dan PAS? Ya, sepatutnya begitu. Dan saya tidak menolak kemungkinan kita tak boleh buat kerjasama dengan parti-parti yang kecil, dengan syarat mereka terimalah hakikat bahawa parti dominannya parti UMNO dan parti PAS. Dan mereka, kalau mereka nak ada peranan dalam konteks politik tanah air kita, terutama sekali dalam sistem kita first past the post, mereka kena kerjasama dengan kita. Dato' Sri, kita beralih kepada soalan seterusnya, Dato' Sri. Kali ini soalan Tun Mahathir balik. Afiq dah tinggalkan live ni. Dia nak manaskan. Dato' Sri, Tun M pernah gelar UMNO sebagai parti sampah, orang Melayu pemalas. Tetapi sekiranya Tun Mahathir melihat penyatuan ummah ni sebagai satu peluang kepada dia menyelamatkan diri dan partinya, apa mungkin saranan Dato' Sri kepada orang UMNO, PAS dan semua yang bersama dengan penyatuan ummah hari ini? Ya, kita mesti kekalkan persefahaman kita. Sebab itu dah merupakan komitmen kita. Takkanlah hari ini kita kata penyatuan ummah
besok kan kita loncat tempat lain pula. Jadi orang tak akan percaya pada UMNO lah. Kata UMNO ni parti yang fikir pada keadaan pada satu ketika itu sajalah, cari kesempatan sajalah, tak ikhlas. Jadi ini tak boleh. Kita tak boleh ada orang cap kita sebagai parti yang tak ikhlas dan parti yang cuma fikir tentang kepentingan dia secara spontan saja. Tak boleh. Jadi kita mesti melihat sebagai parti yang konsisten, istiqamah. Itu yang kita nak. Jadi insyaAllah kalau kita kekalkan, inilah komitmen kita, inilah landasan kita sampai PR2015, kita jangan ubah. Ya, baik. Jangan ubah, insyaAllah. Baik.